Meneruskan acara pertandingan dimulakan oleh peserta dari Kedah, Encik Jamaliah binti Ahmad. Encik Jamaliah pernah menyandang gelaran Johan Kebangsaan tahun 1969. Dia lebih dikenali dengan panggilan Jamaliah Johan, gelaran yang diberi sempena kejayaannya dalam Majlis Tilawah Al-Quran peringkat kebangsaan dan antarabangsa bagi tahun 1969. Tahun yang dianggap keramat oleh anak kelahiran kota Kuala Muda ini menyimpan pelbagai kenangan manis bagi bekas qariah negeri Kedah, Ustazah Jamaliah Ahmad. Ustazah Jamaliah Ahmad dilahirkan pada 12 Jun 1944. Dia adalah anak kepada Ahmad bin Sudin, seorang guru mengaji yang terkenal di Bukit Meriam, Kedah. Di samping mengajar, bapanya juga sering dijemput untuk membaca Al-Quran dan marhaban di majlis-majlis perkahwinan. Boleh dikatakan hampir setiap majlis yang dihadiri oleh bapanya, Ustazah Jamaliah yang baru berusia 8 tahun dibawa bersama. Melihatkan sambutan orang kampung terhadap persembahan orang tuanya itu, Ustazah Jamaliah memasang cita-cita untuk menjadi seorang qariah yang terkenal. Saya mula belajar kat rumah lah, kat ibu bapa saya kan, ibu bapa saya kan. Kemudian tu di sekolah semasa tahun 50-an dulu. Sekolah agama sebelah petang. Dia masuk daripada pukul 2 sampai pukul 5 petang lah. Lepas tu dia mula daripada sekolah lah. Lepas tu balik tambung kat di rumah, malam-malam baca kat ayah lah. Walaupun Ustazah Jamaliah tidak pernah menyatakan impiannya kepada sesiapa, tetapi salah seorang daripada sepupunya menyedari keinginan Ustazah Jamaliah itu. Ini kerana semasa kecil, mereka berdua sering menghabiskan masa dengan bernasyid. Apabila Ustazah Jamaliah berlagu, sepupunya akan memainkan gambus. Yang belajar-belajar tu adalah bampu tu dia kata, kalau mau boleh belajar lagi baiklah dia kata. Tak apa, dia kata abang kajak dia kata. Kumpul kawan-kawan ramai-ramai. Tu kumpul ada 10 orang. Dia belajar di sebuah rumah tu, rumah tu imam tu. Dia belajar malam-malam, kita baca kat dia. Kalau baca tu, dia tak kait dengan lagu lah. Tajwid dia tak apa nak kisah sangat, dia kata lagu je. Dan kata tajwid kita boleh dah. Dia ajak lagu. Lepas tu dia kata ada bahagian jaik. Ada jaik lah, Jabatan Agama Kedah kan. Dia buat kursus membaca Al-Quran dengan berlagu lah. Semua masuk sekali. Lepas tu ada, dia panggil saya pergi, dia suruh saya pergi situ. Pergilah baca. Kemudian daripada Jabatan Agama tu dia nampak kata boleh apa nama ni meningkat lagi. Terus ambil lah, ada saya baca tu. Dia ambil keputusan, dia kata kamu boleh sambung belajar dengan percuma saja. Sebulan 2 kali. Satu pagi tu. Satu saya tengah duduk sekolah lah. Sekolah ni lah, sekolah agama ni. Di apa nama, seminggu, 2 minggu sekali. Pergilah. Daripada rumah sampai kat Sungai Petani. Buat di sekolah menengah Kak Johari. Tu. Lepas tu baca tu, dia pun latih lah. Guru dia daripada Abdul Hamid Esa. Apa tu Abdul Rahman Masuluh mau panggil tu. Lepas tu Abdul Samad di Pendang dekat dengan Masak ni ya. Lepas tu Abdul Rahman Melayu panggil. Dia tu nama Abdul Rahman Ahmad. Banyak gila guru tu ya. Lepas tu dah latih tu dekat nak pertandingan. Ada lagi kerap lagi buat apa nama khusus. Di samping bapanya, Radio Malaya juga banyak membantu Ustazah Jamaliah dalam mempertingkatkan mutu bacaan.
Sebagai peminat setia Radio Malaya Perkhidmatan Melayu, Ustazah Jamaliah sentiasa menantikan program agama selepas siaran berita pagi. Antara rancangan yang dinanti-nantikan ialah bimbingan membaca Al-Quran. Kerana pada ketika itu, dia amat meminati bacaan Syekh Basit Abdul Samad, seorang qari dari negara Mesir. Selain itu, dia juga tidak pernah melepaskan peluang mengikuti siaran langsung majlis tilawah Al-Quran di radio. Radio Melaya ini, dia siap sebelum mula-mula rancangan, dia mula dengan baca Quran. Lepas tu penutup pun baca Quran juga malam kan. Satu bukan kata 24 jam lagi. Mula tu pagi pukul 9 pagi sampai pukul 11. Lepas tu pukul 2 pula sampai pukul 5. Habislah siaran dah. Atau malam pula pukul 19 sampai pukul 12 malam. Jadi baca Quran tu dah kerak juga lah. Lepas tu dah mula yang boleh saya nampak kata boleh belajar Al-Quran tu. Mula-mula yang ada tilawah. Pertandingan dulu, pertandingan membaca Al-Quran. Lepas tu tahun Saudah Hanafi tu mula-mula masuk kan. Lepas tu saya pun minat lah dengar. Tu saya minat, saya pun belajar. Bila dengar radio baca, saya pun cepat-cepat lah buka lah. Dulu bateri 4 lagi kering tu je. Pada tahun 1965, Ustazah Jamaliah berpeluang untuk mengikuti kursus teknik pembacaan Al-Quran di bawah Jabatan Agama Islam Kedah. Bagaikan bulan jatuh ke riba, orang mengantuk diserongkan bantal. Gembiranya hati bukan kepalang. Insan-insan tersohor yang dikenali menerusi nama kini berada di depan mata. Ismail Hashim, Abdul Ghani Ahmad dan Abdul Hamid Desa adalah qari negara yang amat dikaguminya. Daripada mereka, pelbagai rahsia pembacaan Al-Quran yang ditimba, baik dari segi sebutan, hukum tajwid, apatah lagi gaya persembahan berlagu. Dalam waktu yang sama, bapanya juga menghantar Ustazah Jamaliah mendalami ilmu pembacaan Al-Quran dengan beberapa guru terkenal seperti Ustaz Mat Sanglang, Pak Ngah Pendang dan Ustaz Wahab Malaya untuk memperbaiki mutu suara, tajwid dan teknik berlagu. Semua guru tu suruh baca dengan yang pertama sekali tajwid. Lepas tu suara ni kalau boleh, suara saya bukan tinggi sangat. Dia rendah, sederhana aja. Kalau boleh dia sekali-kali lonjaklah suara tu kuat sikit. Tapi saya tak payahlah, suara memang dah macam tu kan. Lepas tu tang lagu tu boleh lah. Lagu dia kata kalau baca tu Quran, jangan kita ikut suara kita. Kena ikut lagu. Macam mana lagu kita hendak, macam itulah kita pun ikut cara kehendak lagu tu. Ustazah Jamaliah mula menyertai tilawah Al-Quran sejak tahun 1964 lagi. Tetapi bakatnya mula menyinar pada tahun 1967 apabila berjaya dipilih mewakili Kedah dan menjadi naib johan peringkat kebangsaan. Kejayaannya ini dijadikan topik perbincangan oleh bapanya untuk mendesak Ustazah Jamaliah mendirikan rumah tangga. Tengok seronok dia pandai baca dah kek-kek ni. Dia boleh baca kek-kek tu. Dia pandai. Dia mengaji tak mana pun dia pandai lah. Dia seronok dia tengok dah kita kek tak boleh. Mula-mula saya masuk tu tahun 1964, anjuran daripada beliau. Beliau ni banan ATM pergi ambil gambar di beliau tu lah. Dia dulu ni Balaya lah. Balaya. Lepas tu dah nampak berjaya situ. Tahun depan tu saya masuk pula tahun 65. Bulan 65. Itulah mula-mula yang saya menambah lagi tu. Yang dia anjur oleh Jaik tu. Setelah pelbagai alasan yang diberi, akhirnya pada 13 Mac 1969, Ustazah Jamaliah terpaksa akur dengan kemahuan orang tuanya. Dia dijodohkan dengan Ustaz Hashim atau Ismail bin Talib. Meskipun sudah bergelar isteri, tapi buruan Ustazah Jamaliah untuk menjadi johan tidak pernah padam. Akhirnya, pada tahun 1969, dia berjaya merangkul 2 gelaran johan sekaligus. Perasaan tu macam terharu lah. Tak sangka kita nak
dapat kan. Kena ramai lagi yang baca baik-baik lah, suara apa lebih-lebih tinggi daripada kita lagi. Lepas tu rasa syukur lah kita dapat. Maknanya saya tak terduga lah dalam musabaqah tersebut beliau akan mendapat kejayaan. Tapi setelah diumumkan oleh pihak Pengurusi Khidmat Pengadil mengatakan beliau telah terpilih menjadi pembacaan terbaik ataupun yang katakan johan peringkat kebangsaan, saya amat bersyukur dan bergembira lah, kerana kita harapkan kejayaan beliau itu adalah dapat memberi dorongan kepada masyarakat Islam khususnya untuk menarik minat dalam pembacaan Quran dan menjadi sebagai satu contoh pembacaan yang terbaik lah. Kelebihan suaranya, dia menjadi suara yang lemah, merdu, dan dia dapat membaca, mengajar dan memberi petunjuk yang baik daripada kami semua kawan-kawan ni. Bila kami masuk tilawah, dan kami pun ahli tilawah juga, kadang-kadang sinilah tempat kami berkumpul. Caranya yang manis tu tahun 9 lah, tahun 99. Jadi tahun tu saya pun dah mula berumah tangga. Lepas tu dah rumah tangga tu tak lama tu mengandung anak sulung tu lah. Anak sulung tu, dan bila pergi tilawah tu diisyak dah boleh johan kebangsaan. Masa alhamdulillah, syukur. Jadi 3 lah kenangan manis saya tu. Tak lupa bahaya ni. Kalau dia ada hayat tu tak lupa. Bagi Ustazah Jamaliah, untuk melayakkan dirinya bergelar qari'ah, dia mengamalkan beberapa amalan sebagai petua untuk menjaga suara. Selain daripada pemilihan makanan yang tidak berminyak dan pedas, dia juga memastikan tidur yang cukup. Itu ada makanan tak boleh makan benda pedas. Tapi benda pedas saya tak suka. Lepas tu benda-benda getah, benda-benda berminyak kurang lah tu. Ais-ais tu tak minum lah. Dorongan-dorongan yang saya bagi itu, yang pertama sekali saya bawa dia pergi ke tempat-tempat yang kita boleh buat rujukan lah, sebagai guru-guru lah, termasuk Ustaz Ismail Hashim pun ada, kemudian Ustaz Pangah Samad, kita bawa pergi ke rumah dan sebagainya kan, untuk dibaca. Bila dia balik ke rumah, saya sentiasa supaya dia buat latihan lah, kerana suara ni dia kena selalu buat latihan. Kalau tak buat latihan, dia tak akan dapat membawa lagu yang terbaik lah. Kini Ustazah Jamaliah tidak lagi bergerak aktif dalam sebarang majlis tilawah membaca Al-Quran, tetapi sebaliknya, dia lebih menumpukan perhatian kepada mengajar. Dia kini bertugas sebagai guru kelas Fardu Ain secara kontrak di Sekolah Rendah Kampung Rambai, Tokai, Kedah. Selain daripada mengajar di sekolah, Ustazah Jamaliah juga menganjurkan beberapa kelas membaca Al-Quran secara berlagu di sekitar Pekan Tokai. Malah, ada juga yang datang berguru di rumahnya. Saya bersyukur kepada Allah kerana sahabat macam Ustazah Jamaliah ni, dan kami selalu berkumpul ketika kami dijemput membuat satu persembahan di mana-mana. Di rumah inilah, Ustazah inilah kami membuat latihan, nasyid ke, macam tilawah ke. Di sinilah tempatnya kami berkumpul. Walaupun bergelar johan, tetapi Ustazah Jamaliah tidak dapat lari daripada rutin harian seorang suri rumah tangga. Selain daripada melayan anak dan cucu, Ustazah Jamaliah juga mempunyai jadual tersendiri apabila tiba musim padi. Dia juga turut turun ke sawah bagi menampung perbelanjaan harian dan juga perbelanjaan sekolah anak-anak. Berkat usaha itu, kesemua anak-anaknya berjaya dalam bidang pelajaran, walaupun tiada seorang daripada 5 orang cahaya matanya itu mengikut jejak Ustazah Jamaliah. Tetapi yang penting baginya, dia telah membekalkan mereka dengan ilmu Al-Quran yang secukupnya. Lepas tu macam Ramli. Saya sebagai anaknya merasa banggalah dan gembira kerana dapat juga terpilih ataupun dan memenangi johan Qari'ah peringkat antarabangsa pada tahun 2009, dan rasa gembiralah dan bangga. Dan satu lagi daripada cerita kakak saya lah dengan abang saya juga, dia kata dulu masa
masa menunggu keputusan kemenangan Johan Korea tu diumumkan mak saya terpilih sebagai Johan peringkat antarabangsa. Itu daripada cerita kakak saya lah. Itu pun masa tu hanya dapat didengar melalui radio sahaja. Macam itulah daripada cerita kakak dengan abang saya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Ada juga lah yang setengah tu dia yang minat, yang asuhan daripada awal dia dengan Quran kan, dia tentu dia bagi sokongan. Tapi yang kebanyakan sekarang ni dah media tu banyak sangat dengan gambaran macam-macam tu, jadi bagi agama ni dia kurang lah, kurang ambil perhatian. Tapi kalau ibu bapa yang bagi asuhan cara agama ni banyak, dia dah tumpu lagi. Itulah. Dinul huda dinul sa'adati wal hikam dinul nabi Muhammadin khairil bashar. Itulah dia Ustazah Jamaliah Ahmad, bekas qariah negara yang berkebolehan membawa nada bayati, soba, hijaz, nahwan, ras dan syekah dengan suara yang tersendiri. Sebutir permata yang masih kekal dalam senarai qariah unggul negeri Kedah yang berjaya dimahkotakan sebagai Johan Qariah Kebangsaan dan Antarabangsa tahun 1969.
Kau